Okey, mari kita buat perbincangan untuk bab 2 tingkatan 5. Okey, tajuk sebutan karbon. Okey, bahagian yang pertama. Okey, jadi Rajah 9 menunjukkan carta alir satu siri perubahan sebatian karbon bagi satu siri homolog kepada satu siri homolog yang lain. Okey, jadi kalau bab sebatian karbon ni biasanya dia akan bagi carta alir yang agak complicated, tapi kita fahamkan satu persatu. Okey, kita fahamkan dulu. Okey, kita mulakan daripada tengah lah. Daripada sini kita nampak dia naik ke atas dan turun ke bawah. Jadi kita mulakan daripada butan 1 ol. Okey, jadi butan 1 ol. Okey, kita lukiskan dulu dia punya formula struktur. Okey, ini adalah butan 1 ol. Ada 4 karbon dan OH-nya melekat pada karbon yang pertama. Okey, dia melalui proses kedua. Okey, membentuk but 1 ena. Jadi formula struktur but 1 ena adalah seperti ini. Jadi kita nampak apa perbezaan antara butan 1 ol dengan butan 1 ena. Okey, kita nampak perbezaannya adalah di but 1 ena. Okey, but 1 ena dia kehilangan H dan O. Okey, dia kehilangan H2O. Maksudnya dia mengalami proses pendehidratan. Okey, so dia kehilangan air. Okey, lepas tu daripada but 1 ena dia bertukar kepada butana melalui proses 1. Jadi ini adalah formula struktur butana. Apa beza dengan but 1 ena? Bezanya adalah butana ada hidrogen 2 lebih daripada butena. Okay, jadi double bond hilang, okey, muncullah H2. Jadi pertambahan H2 menunjukkan dia adalah proses penghidrogenan. Okey, proses tambah hidrogen. Okey, lepas tu settle sudah untuk proses 1, proses 2, kita pergi kepada proses 3. Jadi proses 3 daripada butan 1 ol kepada asid butanoik. Formula struktur asid butanoik adalah seperti ini. Apa beza dengan butanol? Okey, dia ada tambahan oksigen di sini. Maksudnya dia mengalami pertambahan oksigen. Prosesnya adalah proses pengoksidaan. Okey, lepas tu proses yang keempat adalah tindak balas antara butan 1 ol dengan asid butanoik. Jadi bila alkohol bertindak balas dengan asid karbosilik, nama prosesnya proses pengesteran. Dan sebatian Q ini adalah ester yang terhasil. Okey, tengok dulu ester yang terhasil. Okey, tadi kita melibatkan asid butanoik bertindak balas dengan butanol. Jadi bila asid butanoik bertindak balas dengan butanol, okey, diorang bergabung dengan cara menyingkirkan molekul air. Jadi molekul air disingkirkan. Terbentuklah air. Okey, air terhasil. Lepas tu dua molekul ni akan bergabung membentuk ester yang dinamakan sebagai butil butanoat. Butil berasal daripada butanol, butanoat berasal daripada asid butanoik. Okey, itu adalah ester yang terhasil tadi. Okey, kita pergi kepada soalan. Lukis formula struktur isomer butana. Jadi butana tadi kita tahu sudah dia rantai panjang ada 4 karbon. Okay, ini ada satu markah. Jadi butana ini dia tiada benda yang kita boleh pindah-pindahkan. Okey, kalau macam butena kita pindahkan double bond, kalau alkohol kita pindahkan OH. Jadi untuk butena ini kita hanya potongkan satu karbon dan buat cabang, buat rantai. Okay, jadi apa kita buat? Kita potong satu yang karbon di belakang ini, kita letakkan di tengah-tengah. Jadilah isomernya seperti ini. Jadi ini adalah isomer. Jadi tidak perlu namakan. Tidak perlu namakan sebab dia cuma suruh kita lukis. Jadi kalau kita disuruh namakan, okay, ini namanya butana. Yang ini namanya, okay, kita ambil dulu rantai panjangnya. Jadi paling panjang ada 3. Jadi nama akhirnya adalah propana. Dia ada anak
yang melekat pada karbon kedua. Jadi anaknya ini bernama metil. Jadi full name dia ini adalah metil, oke, dua metil butana. Dia melekat pada karbon kedua. Jadi 2 metil propana. Oke, 2 metil propana. Itu kalau dia minta nama. Oke, tidak perlu bagi nama. Oke, jangan bagi nama kalau dia tidak minta. Kita pergi kepada soalan yang kedua. Oke, B. But 1Na digunakan untuk menghasilkan butana pada proses 1. Namakan tindak balas bagi proses 1. Jadi sudah dapat tadi proses 1 ialah proses tambah hidrogen. Jadi namanya adalah proses penghidrogenan. B2. Nyatakan keadaan yang diperlukan untuk proses 1 berlaku. Jadi di sini hintnya kita nampak H2. Okey, ada 2. Maksudnya ada 2 keadaan. Satu mangkin, satu lagi suhu. Jadi mangkinnya ini adalah mangkin nikel. Okey, boleh juga mangkinnya platinum. Jadi kita gunakan mangkin nikel, suhunya adalah 180 darjah Celsius. Ini adalah keadaan. Mesti ada dua-dua keadaan barulah dapat satu markah. Oke, kita sambung perbincangan sebutan karbon di bahagian kedua nanti.